Program DLP adalah proses pengajaran dan pembelajaran PDP, Sains dan Matematik menggunakan bahasa Inggeris yang akan dilaksanakan mulai tahun ini di beberapa sekolah terpilih yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Pada tahun ini, sebanyak 300 sekolah rendah dan menengah dari seluruh negara terlibat untuk peringkat pertama permulaan program rintis DLP ini. Untuk 2017, sebanyak 876 sekolah termasuk 49 SJKT akan melaksanakan program DLP di sekolah masing-masing. Menurut timbalan yang dipertua PIBG SJKT Tun Sambantan USJR Tanah Segar, pelaksanaan DLP bertujuan menyokong penguasaan kemahiran berbahasa Inggeris murid melalui pertambahan masa pembelajaran dan pengajaran dalam subjek sains dan matematik. Lebih kurang 80 hingga 90% proses pembelajaran di peringkat tinggi daripada peringkat diploma ya di Institut Pengajian Tinggi Awam seperti di Politeknik dan juga universiti, mereka telah kini membuat pengajaran dalam bahasa Inggeris lebih kurang 80 hingga 90%. Jadi program DLP akan membantu anak-anak murid yang belajar dalam English untuk subjek sains dan matematik selaras dengan dasar kerajaan STEM, ya, STEM, di mana kerajaan memberi pengkhususan kepada program-program pendidikan dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Tanah Segar berkata demikian pada temu bual eksklusif bersama Bernama News Channel pada Rabu. Beliau berkata program DLP adalah selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 untuk melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dui bahasa. Beliau menambah pengukuhan dui bahasa seseorang murid melalui DLP boleh memberi peluang kepadanya untuk meningkatkan akses penerokaan pelbagai ilmu bagi bersaing di peringkat global serta meningkatkan kebolehpasaran murid di alam pekerjaan. Presiden Persatuan Memperkasakan Sekolah Tamil Malaysia, Arkanan, berkata tohmahan yang dilemparkan kumpulan anti-DLP adalah tidak berasas. Kami mendapati bahawa ancaman-ancaman ataupun tomahan-tomahan yang dilakukan oleh anti-DLP group ini adalah tomahan-tomahan yang tidak berasas. Mereka memberi satu fantasy fear ataupun satu bayangan yang tidak pernah dilakukan. Mereka mengatakan bahawa sekolah-sekolah Tamil akan kehilangan guru-guru Tamil. Saya ingin menyatakan di sini sejak PPMSA dilakukan lebih kurang 15 tahun di sekolah Tamil dan di sekolah Cina, tak ada satu sekolah di Malaysia di mana tenaga kerja daripada bukan India diambil untuk mengajar bahasa, mengajar untuk matematik ataupun sains. Sementara itu, Wakil NGO Persatuan Kecemerlangan Kalaimagal Selangor, K. Jayakumaran berkata pilihan masih di tangan ibu bapa sama ada menyokong atau membantah program DLP di sekolah Tamil. Pada pandangan saya, isu penghapusan bahasa ibunda itu tidak timbul sama sekali. Kerana apa yang diberikan pilihan kepada ibu bapa ialah ibu bapa diberi pilihan untuk memilih sama ada nak memilih pengajaran sains dan matematik tu dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Tamil. So maknanya ibu bapa tu ada pilihan. Katanya program DLP boleh dilihat satu program lanjutan daripada pembelajaran dan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI yang diperkenalkan pada 2003 dan dimasukkan pada 2012. Pengerusi Persatuan VC Masyarakat India, V. Mugilan berkata isu pendidikan tidak harus dipolitikkan kerana ia melibatkan masa depan masyarakat India. Ada segelintir NGO dieksploitasi oleh parti pembangkang untuk menjadi ejen anti-DLP ini. Grup-grup ini adalah anti-establishment. Jika kerajaan pusat melalui Kementerian Pendidikan tidak diberi peluang untuk mengadakan DLP di sekolah Tamil, grup-grup ini akan menentang dan akan menyatakan bahawa kerajaan ini tidak adil kerana tidak memberi peluang kepada DLP. So, grup ini memang dieksploitasi oleh parti pembangkang.
DLP merupakan satu program pilihan sekolah yang berminat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan boleh membuat permohonan secara rasmi di Pejabat Pendidikan Daerah PPD masing-masing. Ibu bapa bukan sahaja perlu menyatakan persetujuan bertulis tetapi sewajarnya memberi sokongan dan berperanan aktif untuk anak mereka mengikuti pelaksanaan DLP. Di samping itu, kelas DLP mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 15 murid bagi satu kelas dengan mengekalkan bilangan kelas sedia ada. Kriteria lain termasuklah sekolah perlu mempunyai sumber yang mencukupi dari segi keperluan buku teks, bahan rujukan, bahan bantu mengajar dan bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran.